Okay, Assalamualaikum semua pelajar-pelajar. Selamat pagi. Okay, hari ini kita masuk topik karangan jenis fakta. Okay, untuk karangan jenis fakta ni biasanya kalau pelajar memilih karangan jenis ini, pelajar memerlukan pengetahuan yang luas tentang soalan yang dikemukakan. Okay, perlu ada pengetahuan yang luas. Okay. Lepas tu untuk isi-isi penting kita perlu masukkan fakta-fakta yang logik, fakta yang tepat dan kena menepati kehendak soalan jangan sampai tersilap. Okey. Karangan jenis fakta ni juga pelajar, ia banyak merujuk kepada peristiwa yang benar-benar berlaku dan hujah-hujah pelajar dalam menulis mestilah tepat dan dapat meyakinkan pemeriksa. Okey. Dalam pembahagian perenggan biasanya terutama bahagian isi, fakta yang utama kita mesti dahulukan. Okey. Untuk mendapat karangan yang baik sekurang-kurangnya pelajar mempunyai 6 perenggan. Okey, ada 6 perenggan. Yang pertama pendahuluan, 4 isi penting dan 1 penutup. Okey, so 6 perenggan tu sebaiknya untuk karangan jenis fakta, pendapat, karangan jenis sebenarnya karangan jenis lain pun memang sepatutnya 6. Itu yang sebaiknya. Okay, untuk pendahuluan, pelajar perlu menguraikan secara ringkas tentang soalan yang dikemukakan. Tengok soalan. So kita huraikan secara ringkas saja untuk pendahuluan. Okay, bila dah masuk 4 isi penting lah, bahagian isi penting lah yang paling utama untuk kita menghuraikan fakta-fakta mengikut kehendak soalan. Sama ada pelajar dapat 4 isi atau 5 isi pun, itu pun sudah baik. Setiap isi mestilah mengandungi ayat huraian. Ada ayat mula-mula perlu ada ayat utama, maklumat utama dalam perenggan. Lepas tu kita huraikan daripada maklumat utama tu, ayat utama tu. Huraian kena berserta dengan contoh dan perlu ada kesimpulan yang kecil. Ataupun pelajar boleh mengaplikasi yang pernah cikgu terangkan dalam kelas. Mengapa, kenapa, bagaimana, itu adalah untuk idea-idea untuk mengembangkan isi-isi penting pelajar dalam penulisan karangan. Okay, untuk bahagian penutup, so kita boleh buat kesimpulan. Pelajar boleh menyimpulkan daripada hujah-hujah yang telah pelajar huraikan dalam isi-isi penting yang kita telah terangkan tadi. Okay, untuk dalam penulisan, pelajar kalau boleh tidak menggunakan bahasa yang berbunga-bunga. Untuk karangan jenis fakta tak perlu ada bahasa yang berbunga-bunga. Contohnya macam penggunaan dalam ayat-ayat seperti dalam macam ayat-ayat dalam seperti sajak ataupun dalam seperti ayat-ayat sajak, puisi. Itu biasanya penggunaan ayat-ayat bahasa yang berbunga-bunga. Itu tak perlu dalam karangan jenis fakta. Okey, untuk pelajar yang ada pengetahuan luas, sebab itu kita kena banyak membaca pelajar. Untuk karangan fakta ni pelajar perlu banyak membaca apa-apa tentang perlu penting baca surat khabar. Tak ada surat khabar boleh kita Google online. Baca surat khabar online lah. Sekarang kan dah banyak kan. Pelajar boleh Google. Kita perlu ada pengetahuan yang luas tentang sosial, sains, geografi, kebudayaan, teknologi dan keagamaan. Biasanya topik-topik ni lah yang ditanya dalam karangan jenis fakta. Bila menulis karangan juga, penggunaan bahasa kita perlu tepat, jelas dan mudah difahami oleh pemeriksa. Tapi apa kelemahan yang biasa kita jumpa apabila pelajar menulis karangan jenis fakta, dia banyak
terlalu kerap memberi pendapat sehingga mirip kepada soalan jenis pendapat. Tu lain Fakta ni kita merujuk kepada maklumat-maklumat terkini yang sedia ada tapi pendapat ni kalau pendapat ni bergantung kepada pendapat pelajar. Okey, itu lain sekiranya pelajar kurang pengetahuan tentang soalan yang dikemukakan, pelajar ini kalau dalam peperiksaan lah kan biasa dalam peperiksaan dia bagi pilihan. Kalau sekiranya awak kurang pengetahuan so disarankan supaya tidak menjawab soalan ni lah mengelak memilih soalan jenis fakta kalau awak rasa awak kurang pengetahuan. Itu tak apa, ini untuk latihan kita pada hari ini. So lepas ni cikgu terangkanlah untuk penerangan karangan jenis fakta dalam buku teks. Okey. Okey, pelajar boleh buka buku teks muka surat 112. Okey. Buka buku teks surat 112. Okey, ini adalah tugasan pelajar untuk hari ini. Okey. Aktivitinya pelajar perlu hasilkan karangan berdasarkan maklumat yang terdapat pada bahan yang diberikan ni lah. Okey, ini maklumatnya, ini maklumat yang dibagi. Okey, pendahuluan pelajar tak perlu buat sebab dah diberi, so pelajar tinggal salin saja. Ini pendahuluan. Okey, pendahuluan. Sorry, tulisan saya tak cantik sebab guna ni Sorry. Okey. Ini pendahuluan lah, saya cakap je lah Ini pendahuluan. Okey, yang ini adalah isi penting pertama. Okey, isi penting pertama ini. Isi penting perenggan kedua dan isi penting perenggan ketiga, dan penutup pelajar perlu buat sendiri. So pendahuluan dah diberi. Okey. So aktivitinya pasal tajuknya sihat sambil melancong. Okey. Sihat sambil melancong. Okay, tulis tajuk sihat sambil melancong. Lepas tu pelajar perlu tulis pendahuluan yang diberi ni. Okey, lepas tu baru pelajar kembangkan isi penting pada fakta-fakta yang telah diberikan. Ini untuk perenggan pertama. Ini untuk perenggan yang kedua. Ini untuk perenggan yang ketiga. Dan penutup pelajar perlu buat kesimpulan sendiri. Okey. Okay, cuba kita lihat isi penting yang pertama. Okey, berkembang di Asia, antara yang terbaik di dunia, bilangan pelancong meningkat, banyak faktor pemangkin. Okey, ini dah memudahkan pelajar. Okey, so kena faham dulu. Baca dulu pendahuluan yang diberi mengenai apa. Mungkin kat sini tajuk dia tak bagi detail, dia just terangkan aktiviti, suruh pelajar menghasilkan karangan. Tapi untuk bila dah diberi pendahuluan, pelajar perlu fahamkan apa penerangan yang diberi pada pendahuluan, barulah sambung kepada isi penting pertama, kedua dan ketiga. Okey. Okey, cuba kita lihat pendahuluan. Pelancongan kesihatan bermaksud aktiviti individu atau pesakit yang melancong ke negara lain untuk mendapatkan rawatan atau perkhidmatan kesihatan. Okay, antara negara yang terkenal dengan pelancongan kesihatan ialah China, Hong Kong, India, New Zealand, Pakistan, Singapura, Korea Selatan, Thailand, termasuklah Malaysia. Okey, kat sini nak menerangkan biasanya orang yang mendapatkan rawatan kesihatan, sambil dia mendapatkan kesihatan, sambil tu dia boleh melancong ke negara lain. Mungkin ni biasanya untuk orang-orang yang orang-orang senang cakap kan. Okey, so kini fakta-faktanya telah diberi, so pelajar boleh sambung, boleh guna penanda wacana, boleh masukkan peribahasa, itu lagi baik. Okey, dalam huraian karangan jenis fakta. Okey, ini untuk perenggan pertama dia dah bagi awak. Okey, awak boleh sambung. Okey, boleh sambunglah. Boleh tulis ayat. Okey, untuk pengetahuan sebenarnya banyak pusat-pusat kesihatan ataupun perkhidmatan kesihatan telah berkembang di negara-negara Asia.
Okey. Sebab negara-negara ini adalah antara negara-negara yang terbaik di dunia, telah menyediakan banyak perkhidmatan kesihatan yang terbaik di dunia. Okey, dengan adanya perkhidmatan yang baik dalam kesihatan dan dan juga pusat-pusat pelancongan yang menarik, maka ia dapat meningkatkan bilangan pelancong untuk datang ke negara-negara tersebut. Maka ini merupakan salah satu faktor pemangkin untuk negara-negara ini didatangi oleh pelancong-pelancong luar, sama ada untuk melancong ataupun untuk berubat, datang untuk berubat. So pelajar boleh guna penggunaan ayat-ayat awak sendiri. Okay, cuba ni dia dah bagi poin-poin penting, pelajar hanya tinggal huraiankan dalam bentuk perenggan. So kat sini pelajar perlu ada 1, 2, 3, 4, 5 perenggan sajalah untuk hari ni. Okay, buat 5 perenggan saja. Okey pelajar, itu saja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh tanya dalam Telegram. Okey, bye. Assalamualaikum.